A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah daripada bab ilmu dan zikir. Masih lagi dalam bab kecilnya kelebihan Al-Quran. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'tuhu yaqulu innal qur'ana yalqa sahibuhu yawmal qiyamati hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahib wa yaqulu lahu hal ta'rifuni fa yaqulu ma a'rifuka fa yaqulu lahu hal تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي ازمعتك في الهواجر وأسحرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة ويعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقر يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال يأخذ والدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واسعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا رواه أحمد. Daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahawa saya ni duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya telah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ketika ahli Al-Quran keluar dari kubur, maka Al-Quran akan datang dalam keadaan seorang lelaki yang pucat lalu bertanya, apakah kamu mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan mengulangi lagi. Soalannya, apakah kamu mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan berkata, akulah Al-Quran, temanmu yang telah menyebabkan kamu dahaga pada waktu tengah hari yang panas dan yang menyebabkan kamu berjaga malam. Apa maksud dia? Yakni kerana beramal dengan kandungan Al-Quran sehingga kamu berpuasa pada waktu siang dan beribadah, membaca Al-Quran, bersolat dan sebagainya pada waktu malam. Itu maksud ungkapan tadilah. Setiap peniaga inginkan keuntungan daripada perniagaannya, dan hari ini kamu adalah orang yang paling banyak mendapat keuntungan daripada perniagaanmu. Selepas itu, ahli Al-Quran itu akan diberikan kerajaan di tangan kanannya dan jaminan kekal, yakni dalam syurga, diberi di tangan kirinya. Di atas kepalanya akan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan, tajul waqar, mahkota kemuliaan. Kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dengan dua pasang pakaian yang harganya tidak mampu dinilai oleh penduduk dunia seluruhnya. Mereka berdua akan berkata, mereka bertanya, apakah sebabnya kami dipakaikan dengan pakaian ini? Mereka akan dijawab, kerana anak kamu menghafal Al-Quran. Kemudian akan dikatakan kepada ahli Al-Quran itu, teruskanlah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat serta kamar-kamar syurga.
Oleh itu dia akan terus untuk naik tingkat-tingkat syurga selagi dia membaca Al-Quran, sama ada secara tartil ataupun cepat. Hadis ini adalah riwayat Ahmad, Imam Ahmad, di dalam kitab Musnad dia. Keterangan keadaan Al-Quran yang datang dalam rupa seorang lelaki yang lemah dan pucat menzahirkan salah satu keadaan ahli Al-Quran itu sendiri, iaitu kerana pada waktu malam dia berjaga untuk membaca Al-Quran dan pada waktu siang dia menunaikan perintah-perintah Al-Quran menyebabkan dia menjadi lemah dan pucat. Sini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab syarahnya oleh daripada kitab Injahul Hajah. Telah dipetik daripada kitab itu menerangkan kenapa dikatakan Al-Quran akan datang dalam rupa seorang lelaki yang pucat, yang lemah, yang pucat. Ini nak menggambarkan refleks kepada keadaan ahli Quran yang mana mereka ini telah habiskan siang dan malam mereka membaca Al-Quran dan juga mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Orang kata kalau kita orang Melayu ni tak sempat nak makan, nak minum lah, seolahnya macam tu. Sibuk dengan Al-Quranul Karim, bersungguh-sungguh dengan Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan keuntungan yang besar di hari kiamat, hari mahsyar nanti, yang mana dia akan diberikan, dipakaikan mahkota kemuliaan, diberikan jaminan kerajaan syurga yang kekal selama-lamanya. Hari ini kalau orang ada kerajaan yang paling besar dalam dunia pun tak ada jaminan, bahkan bukan tak ada jaminan, pasti dia tidak akan kekal kan. Kalau tak dia tu jatuh, mati, kena tinggalkan juga. Tapi kerajaan dalam syurga akan kekal selama-lamanya. Ini untuk ahli Al-Quran, dan untuk kedua ibu bapa mereka Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan dipakaikan dengan pakaian yang mana tak dapat dinilai betapa hebat dan mulianya pakaian yang diberikan kepada kedua ibu bapa pembaca ataupun ahli Al-Quran. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amal dalam kehidupan kita, dan kita dapat sampaikan pada saudara kita lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha agung. Wahai Allah, sesungguhnya kemuliaan-Mu mengatasi segala sesuatu, keagungan-Mu mengatasi segala sesuatu. Wahai Allah, dengan rahmat-Mu yang melimpah ruah, dengan segala sifat Rahman Rahim-Mu, kasihan belas-Mu pada hamba-hamba-Mu, kami bermohon keampunan, kami mohon maaf padamu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tuhan kami, segala cuai lalai ke kami dalam mengabdikan diri kami padamu ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, berilah kami hidayah yang sempurna untuk kami amalkan agama dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kami dapat taat seluruh perintah-Mu sebagaimana cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, Tuhan kami, berilah pada kami keyakinan yang sempurna bahawasanya kejayaan kami ialah dalam mentaati perintah-Mu, cara tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran adalah sinar hidup kami ya Allah, kehidupan dunia yang sementara dan lebih-lebih lagi kehidupan akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran peguam bela dan pensyafaat kami di mahsyar nanti ya Allah. Jangan Kau jadikan Al-Quran pendakwa ke atas kami, maka kami akan binasa. Ya Allah, berilah kami taufik hidayah yang sempurna untuk kami mencintai Al-Quran, untuk kami rasa seronok untuk baca Al-Quran, untuk seronok mendengar bacaan Al-Quran, untuk setiap hari dapat baca Al-Quran siang, malam, pagi, petang, subuh, senja ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikan diri kami ya Allah orang yang suka untuk membaca Al-Quran dalam solat dengan bacaan yang panjang-panjang. Berilah kami kekuatan untuk menghafal Al-Quran dan juga untuk membaca hafalan kami ya Allah. Jagalah ya Allah diri kami dengan Al-Quran ini ya Allah. Semoga dengan inilah kami akan selamat
di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran sama ada di dunia maupun di akhirat ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada fitnah-fitnah dunia ini ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah pada fitnah akhir zaman, hujung akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah taufik yang sempurna untuk menjadi asbab juga orang lain dapat cinta pada Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.